Ahli-ahli yang berhormat, dengan kebenaran Dewan dan kelulusan Dewan, saya dengan ini membawa ke hadapan usul daripada Yang Berhormat Pengkalan Baru yang dibawa sekarang. Usul keyakinan majoriti ahli Dewan terhadap Yang Menteri Besar bahawa Dewan ini memberi kebenaran kepada ahli yang berhormat bagi kawasan Pengkalan Baru untuk mencadangkan satu usul iaitu menurut Perintah Tetap 26/1 dibaca bersama Perintah Tetap 27/3 dalam Perintah-Perintah Tetap Dewan Perhimpunan Undangan Negeri Perak mengemukakan resolusi untuk membuat ketetapan bahawa Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Faizal bin Azumu sebagai ahli yang berhormat cenderang mempunyai keyakinan majoriti ahli-ahli yang berhormat Dewan Undangan Negeri Perak. Dipersilakan Yang Berhormat daripada Pengkalan Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Salam sejahtera. Terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Speaker yang membenarkan saya untuk membawa usul ini. Usulnya ialah bahawa memberi kebenaran kepada saya yang ahli yang berhormat bagi kawasan Pengkalan Baru untuk mencadangkan satu usul bagi iaitu menurut Perintah Tetap 26/1 dibaca dengan Perintah Tetap 27/3 dalam Perintah Tetap Dewan Perhimpunan Undangan Negeri Perak mengemukakan resolusi untuk membuat ketetapan bahawa Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Faizal bin Azumu sebagai Yang Berhormat cenderang mempunyai keyakinan majoriti ahli-ahli yang berhormat Dewan Undangan Negeri Perak. Yang Berhormat Datuk Speaker, salah satu sebab mengapa usul ini saya cadangkan adalah kerana seperti yang disebut oleh Pasir Pinji tadi, bahawa seorang pemimpin itu perlu ada keabsahan atau lebih dalam bahasa Inggerisnya dipanggil legitimacy. Walaupun ia telah mengikut undang tubuh kerajaan Perak, ia adalah sah dari segi undang-undang, tetapi sering ditimbulkan bahawa kerajaan pusat, kerajaan Perak ini adalah kerajaan backdoor, kerajaan pintu belakang. Untuk menidakkan perkara ini, saya rasa perkara yang perlu dibuat ialah mengadakan pilihan raya umum atau pilihan raya negeri. Tapi dalam keadaan pandemik sekarang, pandemik COVID sekarang ni, dan juga dalam keadaan kewangan negara dan juga kewangan negeri, maka saya merasakan bahawa langkah kedua yang paling baik untuk kita absahkan kepimpinan di Perak ini ialah melalui Dewan ini. Jadi itulah antara sebab-sebab yang mengapa usul ini saya bawa ke Dewan yang mulia ini. Keduanya, mungkin orang akan berkata, mengapa kita sebagai ahli politik bermain politik dalam keadaan sekarang, dalam keadaan rakyat ditimpa dengan pelbagai masalah disebabkan COVID ini? Jawapan saya mudah saja. Kerana kita perlukan satu kepimpinan yang komited, yang tidak ragui, kepimpinannya yang boleh membawa Perak ini bukan saja dalam keadaan kita menghadapi masalah COVID ini, tapi juga untuk menghadapi cabaran-cabaran yang mendatang. Kita perlu satu kerajaan yang tidak didakwa-dakwi, tidak dikatakan kerajaan backdoor, satu kerajaan yang cukup kukuh. Jadi itu salah satu lagi sebab mengapa usul ini dibawa. Mungkin juga orang akan katakan nanti bahawa ada
kerjasama antara DAP dan UMNO. DAP dan UMNO bersekongkol, Datuk Speaker, kerana usul ini. Saya ingin mengimbas baliklah dalam 22 bulan dulu ketika kerajaan PH memerintah. Mula-mulanya ia COR mengantar emissary berjumpa. Kita fahamlah COR ya. Sebab dulu nama COR yang naik mula-mula last minute. Last minute udah dikalih pula. Tak apalah. Ada usaha ke arah tu. Kemudian parti yang terbesar dalam kumpulan PH, DAP, juga kita dengar ada usaha-usaha untuk mengubah kepimpinan. Sampai kepada kerajaan PN. Begitu juga parti yang terbesar, UMNO, dalam kerajaan PN ini juga yang mempunyai masalah. Hingga pengurusi perhubungan terpaksa mengeluarkan statement bahawa pelantikan setiausaha politik kepada Yang Amat Berhormat Muhammad Menteri Besar tidak dirujuk kepada beliau. Jadi sebenarnya jika kita lihat parti-parti besar yang mendukung kerajaan PH di Perak ini, parti-parti besar yang mendukung kerajaan PN di Perak ini, seolah-olah ada masalah dengan Yang Amat Berhormat Menteri Besar. Maka medan yang paling baik untuk kita selesaikan masalah ini ialah dalam Dewan ini. Maka tidak ada sebab nanti orang mengatakan bahawa UMNO bersekongkol dengan DAP kerana nak menjatuhkan satu kerajaan Melayu. Saya dah bagi sebab-sebabnya tadi. Parti yang besar yang mendukung kerajaan dilihat seolah-olah ada masalah dengan Yang Amat Berhormat Cenderam. Maka pada hari inilah kita boleh tentukan secara tuntas sama ada Cenderam mempunyai keyakinan majoriti atau tidak di Dewan Yang Mulia ini. Jadi saya rasa itulah perkara-perkara sebab-sebab kenapa yang saya rasa usul ini perlu kita bawa dan kita putuskan di Dewan Yang Mulia ini kerana inilah medan kedua yang terbaik selain daripada kita adakan pilihan raya umum negeri. Sekian yang berhormat Speaker Pengkalan Baru mencadangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat daripada Pengkalan Baru. Ada sokongan daripada usul yang dikemukakan daripada Yang Berhormat Pengkalan Baru tadi? Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Kendari menyokong. Terima kasih Kendering. Ahli-ahli yang berhormat sekalian, di hadapan saya terdapat satu usul yang dibawa oleh Yang Berhormat daripada Pengkalan Baru dan telah pun mendapat sokongan. Sekarang saya buka kepada Dewan untuk mana-mana ahli berbahas. Saya limitkan kepada sekurang-kurangnya dua ahli. Satu ahli daripada sebelah sini dan satu ahli daripada pihak pembangkang. Dan masa berbahas maksimum seorangnya adalah selama 5 minit. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Datuk Yang di-Pertua dan seluruh ahli Dewan. Saya bangun di sini pada pagi ini yang pertama untuk menyokong usul yang dibawa oleh Pengkalan Baru bagi kita menentukan keabsahan pimpinan Yang Amat Berhormat Cenderam. Bagaimana yang kita semua maklum bahawa kerajaan PN yang ditubuhkan pada permulaannya telah mendapat pengesahan secara kolektif daripada
tiga parti besar. Yang pertama, UMNO terdiri daripada 25 ahli Dewan Undangan Negeri. PAS ada 3. Kemudian PPBM yang terdiri daripada 5 ahli Dewan Undangan Negeri dan disokong oleh 2 daripada adun DAP yang menjadikan jumlah kesemuanya 35 orang yang menyokong Yang Amat Berhormat Cenderia untuk menubuhkan kerajaan yang didokong oleh Melayu. Yang kedua, semua masyarakat perlu kita mengambil iktibar. Satu pengorbanan besar yang telah dibuat oleh Yang Amat Berhormat Cenderia dalam tempoh 22 bulan bersama-sama dengan Kerajaan Pakatan Harapan, yang mana negara kita telah dicemar dengan bendera dengan 5 bintang dalam tempoh 5 bulan, 22 bulan. Bagaimana kartun, karikatur dimasukkan ke sekolah-sekolah. Bagaimana dengan perarakan kumpulan-kumpulan yang melampau LGBT dan sebagainya. Di atas kesedaran untuk menjaga keharmonian negara, Yang Amat Berhormat Cenderia telah meninggalkan kerusi yang dipegangnya bersama-sama dengan PH sebagai ketua kerajaan untuk kita sama-sama membentuk kerajaan yang boleh memberi kestabilan kepada seluruh rakyat dan keamanan. Maka usul yang dibawa oleh Pengkalan Baru ini amat tepat sekali untuk seluruh kita yang berada di barisan ini memberi sokongan kepada Yang Amat Berhormat Cenderia. Lebih-lebih lagi kalau kita lihat pada masa ini, rakyat berdepan dengan ancaman COVID yang perlu ada kesungguhan bagi pihak kerajaan mengenai masalah yang dihadapi oleh mereka. Masalah pengangguran yang begitu ketara pada masa ini yang perlu kita tangani untuk mengatasi masalah ini. Sebab itu kalau kita melihat peluang pekerjaan dalam negara kita, dalam negeri Perak ini khususnya, amat terbatas sekali. Dan amat mengecewakan sebagai sebuah negeri yang cukup kaya, penuh dengan infrastruktur kelas pertama. Kita mempunyai inland port. Kita mempunyai port, pelabuhan. Kita dekat dengan pelabuhan Pulau Pinang, pelabuhan utama negara. Kita dekat dengan pelabuhan Port Klang. Tetapi kedudukan industri dalam negeri Perak untuk memberi peluang pekerjaan duduk nombor tangga yang ke-7, ke-8 dalam negara Malaysia. Ini Yang Amat Berhormat untuk memberi kita bersama-sama patut menumpukan kepada permasalahan ini. Dan juga saya ingin menarik kepada seluruh ahli dewan. Kalau kita tengok dalam pencapaian dalam negeri Perak, pencapaian akademik cukup mengecewakan. Dalam keadaan ini keseluruhan keputusan SPM dan STPM dalam negeri Perak duduk ke tangga 13 dan ke-14. Ini Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk sama-sama kita memberi sokongan untuk meletakkan balik negeri Perak dalam satu tahap yang boleh membangga dan memberi sumbangan kepada rakyat. Saya dengan ini mengajak dan menyokong penuh usul yang dibawa oleh sahabat saya Pengkalan Baru. Dan kita akan melihat seluruh masyarakat sekiranya usul untuk menjatuhkan, menukarkan kerajaan dalam situasi negara dan rakyat yang dilanggar oleh pandemik ini. Pada saya, ini adalah satu penderhakaan dan pengkhianatan kepada negara, bangsa dan agama kita. Jadi dengan ini, saya menyokong penuh dan mengajak seluruh ahli dewan supaya kita menyokong usul yang dibawa oleh Pengkalan Baru. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat daripada Semanggul. Ada sebelah sini yang mahu berbahas? Kalau tak ada, terima kasih Yang Berhormat. Dijemput Yang Berhormat daripada Pengkalan Baru untuk menggulung usul sekiranya mahu.
kasih Datuk Speaker. Mungkinlah juga nanti UMNO akan dituduh gila kuasa jika usul yang saya bawa ini gagal, tidak berjaya. Cuma apa yang ingin saya katakan tadi, saya sebut yang UMNO adalah satu parti yang besar dalam gagasan, dan kita pun sebenarnya ada perjanjian bertulis dalam kita nak membentuk kerajaan di Perak ini yang akhir-akhirnya tidak diikuti. Maka saya rasa salah satu sebab juga, saya lupa nak sebut tadi, yang mengapa usul ini dibawa. Kemudian mungkinlah ada juga, saya bagi contoh macam perkahwinan orang yang dah kena cerai, dia pula gila talak, mungkin dalam ini dia nak berkecuali. Manalah tahu UMNO ni jadi Cina buta. Jika bertukar kerajaan nanti, dia boleh pergi sana balik. Cok! Ya? Kalau dah bercerai pun nanti, talak 3 pun, tapi sebab UMNO ni jadi Cina buta, boleh pergi balik. Contoh yang saya nak berilah kemungkinan. Sebab saya dengar mungkin ada orang akan berkecuali. Ya? Kita tak gila kuasa. Kita tak gila kuasa. Kita buat ini adalah untuk rakyat. Saya sebut dah tadi. Kita perlu satu kepimpinan yang boleh dipercayai oleh semua pihak. Jadi janganlah nanti di luar sana ada kata, saya sebut dah tadi tentang DAP, bersekongkol dengan DAP, ada pula kata kita gila kuasa dan sebagainya. Kerana Datuk Speaker, kita buat ini hasrat dan tujuan kita sebagai seorang ahli Dewan Undangan Negeri Perak ialah untuk yang terbaik untuk Perak. Dan apa yang kita buat ini, insya-Allah saya yakin kita redha dengan Allah, kita berdoalah bahawa Allah memberi rahmat dan hidayah kepada kita untuk kita membuat keputusan yang terbaik untuk negeri Perak ini. Terima kasih, Datuk Speaker. Terima kasih Yang Berhormat daripada Pengkalan Baru. Masalahnya sekarang, usul yang dibawa oleh Yang Berhormat Pengkalan Baru telah pun disokong, dibahas dan digulung. Sekarang tibalah masanya untuk sesi pengundian. Ketua, kami mohon untuk dibuat secara belah bahagian. Candan menyokong. Ya, betul. Okey, untuk undian belah bahagi, untuk ianya saya luluskan. Adakah sokongan sekurang-kurangnya 10 orang daripada ahli dewan? Boleh saya tengok dari segi berdiri? Saya lihat lebih daripada 10 yang berdiri. Maka usul belah bahagi ini akan dibawa. Ahli yang berhormat sekalian, untuk undian belah bahagi ini saya buat ruling. Ya. Kita akan keluarkan kertas undi sebegini rupa. 59 kertas undi, ada nombor siri dan sebagainya. Dalam kertas undi ini tertulis usul keyakinan majoriti ahli dewan terhadap Yang Berhormat Menteri Besar. Pilihan Yang Berhormat di situ ada setuju, tidak setuju dan berkecuali. Jadi ahli-ahli yang berhormat, apabila dapat kertas undi ini, tandakan sama ada setuju, iaitu menyokong Menteri Besar, ataupun tidak setuju, tidak menyokong Menteri Besar, ataupun berkecuali. Kemudian tanda tangan di belah bawah ini ada ruangan kosong banyak, tanda tangan, turunkan tanda tangan ahli-ahli yang berhormat di kawasan kosong ini. Kemudian lipat, ada 2 bentara yang akan bergerak di sebelah kanan dan belah kiri saya. Bentara yang kedua itu bawa kotak. Ada kotak? Ada kotak?
Kemudian masukkan kertas undi itu ke dalam kotak. Kemudian kita akan bawa kertas undi ini ke meja saya dan kita akan buat kiraan. Jelas ya? Maknanya usul ini, kertas undi ini bersetuju ialah bersetuju menyokong Yang Amat Berhormat Menteri Besar. Tidak bersetuju menyokong Yang Amat Berhormat Menteri Besar dan berkecuali tidak ada keputusan, tidak berkecuali. Tanda, right, kalau boleh right, pangkah pun boleh. Asalkan ada clear indication, hasrat untuk Yang Berhormat untuk mengundi yang mana satu. Okey, terima kasih. Sebelum saya membuat pengiraan undi, saya minta saya sudah buat pengiraan undi. Saya nak tanya sama ada perlu atau tidak untuk ahli-ahli Yang Berhormat menghantar wakil untuk menyaksikan pengiraan undi ini. Saya minta ada wakil daripada setiap pihak. Okey, kalau yang demikian, saya minta satu wakil daripada pihak pembangkang, satu wakil daripada pihak kerajaan. Boleh? Saya bagi tahu nama dulu dan maklumkan saya Yang Berhormat. Simpan Pulai mewakili blok pembangkang. Daripada pihak kerajaan, Sungai Manik mewakili kerajaan. Simpang Pulai dan Sungai Manik. Bismillahirrahmanirrahim. Ahli-ahli Yang Berhormat sekalian, saya ingin memaklumkan berkaitan dengan usul keyakinan majoriti ahli Dewan terhadap Yang Amat Berhormat Menteri Besar, iaitu yang berbunyi bahawa Dewan ini memberi kebenaran kepada ahli yang berhormat bagi kawasan Pengkalan Baru untuk mencadangkan satu usul, iaitu menurut Perintah Tetap 26.1 dibaca bersama Perintah Tetap 27.3 dalam Perintah-Perintah Tetap Dewan Perhimpunan Undangan Negeri Perak mengemukakan resolusi untuk membuat ketetapan bahawa Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Faizal bin Azumu sebagai ahli yang berhormat cenderamang mempunyai keyakinan majoriti ahli-ahli yang berhormat Dewan Undangan Negeri Perak. Juga saya nak memaklumkan bahawa 59 kertas undi telah diedarkan kepada ahli-ahli yang berhormat, semuanya dikembalikan dan keputusannya adalah seperti berikut. Setuju 10, tidak setuju 48, rosak dan berkecuali 1. Oleh yang demikian, usul ini tidak dipersetujui. Yang di-Ketua, terima kasih ahli seisi Dewan yang telah membuat satu ketetapan. Memandangkan keadaan yang kita berada sekarang, saya minta izin untuk memberi sedikit cadangan kepada ahli seisi Dewan dan juga Yang Amat Berhormat Menteri Besar untuk meminta supaya Dewan ditangguhkan untuk segala yang perlu diusahakan untuk diusahakan. Jadi saya ingin mengambil peluang ini untuk terima kasih kepada ahli seisi Dewan dan mohon mencadang kepada Yang Amat Berhormat untuk menanggungtakkan Dewan. Ya. Yang Berhormat cenderamang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang Berhormat Datuk Yang di-Pertua, saya pertamanya jika boleh saya ucap sepatah dua kata, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada ahli-ahli yang berhormat yang telah pun sama-sama kita membuat satu keputusan yang kita lakukan seperti apa yang dikatakan oleh Yang Berhormat Pengkalan Baru demi kepentingan rakyat. Saya terima dengan penuh redha dan saya fikir dalam waktu kita menghadapi keadaan yang tidak menentu, keadaan ekonomi, masalah pekerjaan di kalangan rakyat dan sebagainya, masalah politik ini tidak perlu kita panjang-panjangkan. Saya selaku Menteri Besar buat masa ini ingin memberi satu komitmen untuk memastikan transisi kepada kerajaan yang baru akan dibuat dengan penuh berhemah demi kepentingan rakyat. Saya ucapkan jutaan terima kasih kepada semua barisan ahli-ahli Dewan Undangan Negeri. Saya ingin mengucap terima kasih kepada semua rakan-rakan seperjuangan saya
di dalam Kerajaan Pakatan Harapan. I miss you guys sometimes actually, seriously. Begitu juga saya ucap jutaan terima kasih kepada rakan-rakan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri sekarang yang saya kira telah menyediakan sebenarnya hari ini untuk kita adakan satu belanjawan yang saya kira amat baik. Kalau boleh Yang Berhormat Datuk Yang di-Pertua, saya ingin menyebut agar membawa ke hadapan. Saya harap kerajaan akan memastikan apa yang kita lakukan bukan untuk kepentingan untuk membawa legasi diri sendiri. Saya harap usaha-usaha yang dibuat daripada Kerajaan Pakatan Harapan untuk menubuhkan Institut Wanita, Sekretariat Wanita yang disambung oleh Yang Berhormat daripada Kampung Gajah yang akan direalisasikan bermula pada tahun depan. Kita sama-sama bagi sokongan, ini amat penting untuk golongan wanita. Kita perlu mengkhususkan semua agensi dan juga syarikat-syarikat GLC agar tidak melakukan kerja-kerja secara redundant. Kita perlu memastikan semua pegawai kerajaan lebih cekap melakukan satu-satu tindakan dan tidak menunggu untuk mengadakan mesyuarat untuk kita adakan sesuatu keputusan. Jika sesuatu perkara itu perlu dilakukan segera, saya harap kita ambil peluang dengan teknologi komunikasi yang ada pada hari ini untuk kita berhubung di antara jabatan untuk memastikan satu-satu projek ataupun tanggungjawab yang perlu kita sampaikan kepada rakyat itu dapat kita lakukan dengan segera. Saya sebagai seorang Menteri Besar yang daripada sejak Pilihan Raya Umum yang lalu, seorang yang bersendirian tetapi ditakdirkan oleh Allah SWT diangkat menjadi Menteri Besar, saya berpandangan penggal ini adalah penggal terbaik untuk kita memperbetulkan yang tak betul dan memperbaiki yang baik. Jadi saya kira di masa yang akan datang ini dengan kepimpinan kerajaan baru, insya-Allah kita akan sama-sama pastikan yang perkara yang baik itu diperbaiki dan yang tak betul itu diperbetulkan. Saya ucap terima kasih. I feel it's a great honor to serve our beloved state dengan izin dan juga patut menjunjung kasih kepada Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Rizwan di atas kesempatan patut untuk menabur bakti kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan. Terima kasih semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat daripada Cenderawang yang memberikan ucapan. Saya rasa kita selaku ahli-ahli Dewan Yang Berhormat, walau apapun jalur politik kita sebagaimana kita patut beri penghargaan kepada Yang Berhormat Menteri Besar kita semua dengan cara yang selalunya, yang lazimnya diadakan Dewan. Jadi saya mohon kepada ahli-ahli Yang Berhormat semua untuk kita sama-sama memberikan tepukan kepada Yang Berhormat daripada Cenderawang. Ahli-ahli Yang Berhormat semua, apakan daya tangan terpasung ke langit, kaki terpasak ke bumi. Kita semua terikat dengan sumpah dan janji untuk menjunjung undang-undang tubuh kerajaan negeri, peraturan, perlembagaan negara dan juga konvensyen yang kita ada. Saya percaya selepas ini kita kena mengambil masa sedikit, iaitu kerana saya speaker sendiri terpaksa memohon izin untuk menyembah maklum kepada Paduka Seri Sultan berkaitan dengan keputusan Dewan Negeri Perak pada pagi yang bersejarah ini. Saya juga percaya selepas itu Yang Berhormat Menteri Besar akan memohon izin untuk menghadap Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan untuk memaklumkan perkara yang sama bertakluk kepada undang-undang tubuh kerajaan negeri. Oleh yang demikian, saya dengan ini menangguhkan ataupun menempuhkan Dewan ini sehingga hari Rabu 9 Disember pukul 2.30 petang. Terima kasih.